أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kawan sinar pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Pagi ini pagi yang ke-27 Ramadan 1441 Hijriah, kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala di malam kemuncak kepada setiap Ramadan, biasanya malam yang ke-27. Di seluruh dunia umat Islam bersungguh-sungguh meraihkan dan menyambut malam yang ke-27. Kalau kita tidak di musim COVID-19, kita dapat melihat seluruh dunia menyambut malam 27 Ramadan. Seperti di Mekah Al-Mukarramah, tidak kurang daripada 1 juta para jemaah mengimarahkan Al-Masjid Al-Haram. Demikian juga di Al-Masjid An-Nabawi di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah, dan juga di masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah, semalam kita masuk dalam tempat ibadah kita berzikir pada Allah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap segala yang kita buat ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, insya-Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada pagi ini, masih lagi berkait dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu tajuknya mula-mula niyatul jannah, bekas-bekas dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut kita makan, kita minum, kita nak kepada kelazatan. Nak sedaplah kalau kita makan minum ni. Nak suruh kita ni berasa rindu lagi kepada minuman yang kita minum, makanan yang kita makan ini, maka kita perlu kepada bekas yang comel untuk diletakkan padanya makanan dan juga minuman. Maka dalam pinggir comel, maka dalam bekas comel menambahkan lagi kemanisan, kesukaan, kegembiraan kita semua. Jadi bekas-bekas di dunia dan akhirat ni tuan-tuan semua, sifat nama panggilannya tidak banyak berbeza. Di dunia kita ada gelas, di akhirat kita ada gelas. Di dunia kita ada cerek, orang kata panggil kendi. Di akhirat pun kita ada cerek ataupun kendi. Di dalam syurga ada bekas untuk letak makanan. Dalam dunia pun sama, di syurga pun sama. Dari segi nama, tetapi hakikat sesuatu itu adalah berbeza. Dari segi materialnya, dari segi bentuknya, dari segi keseronokannya, berbeza daripada apa yang kita ada di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita sekalian tentang bekas-bekas ini dalam banyak-banyak ayat, seperti ayat 71 surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-15, 16 suratul Insan, dan ayat-ayat yang lain. Dalam surah Az-Zukhruf, ayat kita baca tadi, qauluhu ta'ala yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Allah sifatkan di sini bahawasanya bekas-bekas di syurga Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada penghuni syurga. Bukanlah kata kita penghuni syurga nak makan kena pergi ambil bekas.
Nak minum kena pergi ambil bekas. Macam di rumah kita. Ambil bekas kamar itu sifat dunia. Sifat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, orang mukmin yang masuk syurga ni, dia tak perlu bergerak kepada bekas. Tetapi bekas tu akan mari kepada dia. Ta'ti ilaihim. Dan mari ni ikutlah, nak ikut mana pun dia akan mari. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala daripada emas dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya diberikan kepada mereka, dibawa mari kepada penghuni syurga ini bekas-bekas makanan daripada emas, dan juga dibawa pinggan dan sebagainya yang mahal-mahal, yang comel-comel mengikut kepada darjat syurga. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan di dalam syurga pula Allah Subhanahu Wa Taala sediakan semua perkara yang diingini oleh diri kita, yang sedap jiwa kita makan, yang sedap mata memandang. Wa antum fiha khalidun, dan kamu duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, kamu kekal dalam syurga Allah buat selama-lamanya. Ini adalah untuk menambahkan kesempurnaan. Jadi wahum fiha khalidun, yakni antum baquna fi hadzal na'im la yanqusu ankum wa la yaghib. Kamu kekal dalam bekas, dalam nikmat ini buat selama-lamanya dan tidak akan hilang daripada kamu, dan kamu akan hidup dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada bila-bila. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, kita melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bekas kepada kita semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bekas ni daripada emas, daripada perak, dia ni akan mari jumpa dengan kita, bukannya kita ni pergi ambil dia. Demikian juga sahabat sekalian, kita buka dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan comelnya, dengan moleknya, bekas ni mari mengelilingi kita dari sudut mana kita mahu. Sedangkan kita pada masa itu, kalau kita ahli syurga insya-Allah, duduk di atas katil-katil, atas kerusi-kerusi yang begitu dimuliakan, di tempat duduk yang begitu aman dan tidak ada apa-apa benda yang menakutkan kita. Qala Rabbuna Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-15, dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayan daripada syurga bejana-bejana daripada perak dan bekas-bekas minuman yang keadaannya laksana kaca, nampak jelas akan isinya. Wa yutaf, dibawa mari kepada kita semua ni bi'aniyatin, dengan bekas. Tuhawi kita ni, apa ni, pelaya syurga bawa mari kepada kita bekas-bekas daripada emas. Demikian jugalah tuan-tuan sekalian, wa akwabin, dan juga apa ni, akwab artinya gelas-gelas yang keadaannya qawarira, nampaknya keadaannya begitu jelas, nampak gapo benda hak duduk dalam tu. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, keadaan laksana kaca sedang isi dari perak, pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak pengguna. Maksudnya ialah kita nak minum banyak mana, pelayan tu buat mari kepada kita sebanyak yang kita nak. Sedang molek sama, bekasnya comel, pelayannya pula comel, buat mari pula minuman ni secukup yang kita kehendaki. Itu orang panggil nikmat dengan bekas-bekas di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khadam-khadam syurga ini buat mari kepada kita dengan bekas makanannya, dengan bekas minumannya, daripada kacanya, daripada emasnya dan sebagainya. Ini semua keindahan. Jenis-jenis bekas di syurga ni kawan-kawan sekalian, kalau kita buka Al-Quran, kita jumpa beberapa jenis perkataan. Seperti kita guna perkataan ibriq, abariq, ataupun kita kata sebagai fiddah, emas ataupun perak. Baik.
Dalam Al-Quran kita kena beza di antara akwab dengan abariq. Akwab ialah gelas yang kita sentiasa buat minum air. Gelas ni kita minum ni tuan-tuan, gelas biasa tak, gelas plastik ke, gelas kaca ke, ni gelas biasa. Ada gelas yang comel yang dibuat oleh orang-orang dijual dengan harga mahal. Ni dia panggil gelas ni. Gelas ni ada tutup oleh atas. Ada kes jenis gelas tu tuan-tuan semua. Contohlah. Contoh, katalah ini gelas ya. Maka tuan-tuan semua ada tutupan di sebelah atas. Kita guna tutup tu untuk elak daripada masuk benda-benda yang tidak bagus. Maka ni dia panggil gelas. Ada satu lagi istilahnya ialah abariq. Abariq ialah kalau tempat kita ni kita panggil sebagai kendi. Dia bekah gini, kemudian dia ada mucung. Atau orang panggil kendi. Cumanya, jangan bayar kendi hak dapur kita, wak rubuh air tu, kendi besi lagu tu, ada mucung sikit. Tu, hak kelas kita orang miskin lah. Kalau dia mau pergi pak orang kaya-kaya dah. Tengok dia punya bentuk kendi tu. Dia kalau orang Arab dia punya kendi dia, bekas minum air dia ada tiar tinggi, kemudian ada macam buyur gitu. Kemudian tuan-tuan semua ada mucung pula tu bik comel. Dia search dalam Google dan mau tengok perkataan ibrik, nampak gambar-gambar dia. Maksudnya itu gambaran air dalam gelas dan juga dalam ibrik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bekas ini untuk penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis-jenis bekas. Bekas-bekas di syurga ni tuan-tuan daripada emas dan daripada perak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ini, Tuhan haramkan pada kita bekas daripada emas dan bekas daripada perak di dunia, walaupun kepada orang perempuan. Ni jangan silap faham ya. Emas dan perak, orang perempuan dia boleh guna, emas dia boleh guna di dunia untuk perhiasan. Contoh, dia buat gelang, ataupun dia buat rata tekak, ataupun dia buat gelang kaki, ataupun dia buat pakaian dia. Orang Pakistan pakai di hidung, orang Tino kita pakai di telinga, orang panggil subai dan sebagainya. Ini bekas-bekas ni orang panggil emas bentuk perhiasan. Itu dibenarkan oleh agama. Adapun bentuk yang kita panggil kemewahan seperti pinggir emas ataupun gelas emas ataupun apa-apa saja yang diperbuat daripada emas ataupun pen yang ada emas. Dulu satu orang sahabat saya, dia belajar di Baghdad. Dia hadiah pada saya satu pen paker yang ada emas. Pen paker ni tuan-tuan ada emas. Bila pen paker ni ada emas, kita orang lelaki tak boleh pakai emas. Amo cuba menulis, terang korang sikit. Memang sedap. Amo tak puas hati. Amo pergi ke universiti, jumpa dengan pensyarah hamba. Ingat lagi masa tu, namanya Syekh Abdul Salam As-Sukkari, rahimahullah ta'ala. Dia mengajar amo subjek fiqh. Orang Mesir, tua dah pada masa tu. Jadi bila dia ajar kita, bertanya dia, ma hukmu isti'mali hadzal qalam? Apa hukum menggunakan qalam ini, pen ini? Fihi az-zahab, yakni 17 qirat. Ada 17 karat emas pada pen itu. Dia kata haram. Sebab apa haram? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang perempuan ini memakai perhiasan. Kita orang lelaki awak pakai perhiasan. Tapi kalau pen ke, kalau pinggir ke, kalau gelas emas, laki perempuan kedua-duanya adalah haram. Bukannya emas ni semua benda halal untuk orang perempuan, tidak. Emas yang dipakai, emas dalam bentuk kemewahan, pinggir emas, gelas emas dan sebagainya, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira walad dibaj ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Nabi kita bersabda, la talbasu al-harira walad dibaj. Jangan kamu pakai sutera, walaupun sutera halus atau sutera kasar. Kita orang laki-laki lebih-lebih lagi tidak boleh pakai sutera, ya, kecuali pada beberapa perkara yang menjadi masalah. Ni hukum dia panjang. Sebab tu tuan-tuan,
pakai batik yang harganya mahal, ada sutera hukumnya. Kalau bolehlah tuan-tuan ya, kita jauhkan daripada pakai batik yang mahal. Bila saya bahas masalah sutera dahulu, saya pergi ke pasar Jalan Tengku Putra Semerok di Kota Baru. Kita nak kenal bagaimana kain ataupun kain sutera ini. Bila kita pergi di kedai ni, kita tanya dia, kain-kain ni, orang buat tekstil ni, ada berapa jenis macam bahan dia. Dia kata pertama sekali, yang paling mahal adalah sutera. Yang kedua adalah cotton, iaitu kapas. Yang ketiga adalah apa dia panggil, kain yang paling rendah gradenya, yang buat daripada bahan-bahan minyak tar dan sebagainya ni, tu kain yang paling murah. Mak ingat jenis dia. Jadi kalau kamu nak beza, dia kata mudah saja. Nak beza ni tuan-tuan, saya nak kenal nak beza ni. Kalau dia punya macam minyak tar ni, yang dibuat kain ni, dia kalau kita bakar dia titik macam plastik. Kita bakar plastik dia titik, atau orang panggil bahan yang paling murah. Kalau kamu nak tahu dia punya yang keduanya cotton, kapas. Kapas ni macam biasalah, kita ambil kapas, kita bakar. Kita lebih kenal kapas. Yang ketiga adalah sutera. Sutera ni, kalau kamu bakar kain dia, ataupun kamu bakar kain sutera ni, kamu akan hidu bau dia seperti kamu bakar bulu ayam. Jadi kalau kita macam bakar bulu ayam, itu baunya sutera. Sutera ni tuan-tuan, orang perempuan boleh pakai, orang laki-laki tak boleh pakai sutera. Amba pun tanyalah, amba pergi kedai Cina, kedai Melayu, kedai India. Jalan Tengku Putra Semerok Kota Baru ni, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu yang jual kain. Amba pergi tanya kedai, 2-3 kedai ni, last kali amba jumpa tu kedai India Muslim. Masuk kedai tanya, oh ustaz, ada apa ustaz? Kita pun tanyalah masalah. Amba kata, kain jenis apakah yang ada sutera? Dia kata, biasanya ada sutera orang Melayu pakai adalah kain jaket. Kain jaket ni orang perempuan dia boleh pakai, tapi kita orang lelaki tak boleh pakai. Cumanya ada sedikit perbahasan berkenaan dengan sutera ini. Dia balik kepada kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW yang ada penyakit gatal. Seorang sahabat Nabi dulu ada sakit gatal di tangan dia. Kalau dia pakai kain kapas, kain biasa ni, dia akan jadi sakit ataupun bermasalah kepada gatal dia ni. Maka dia minta izinlah dengan Nabi untuk pakai sutera. Ya, Nabi izinkan dia ni memakai sutera. Cuma ulama kita, dia berbahas sedikit, adakah dia pakai semua tu pakaian dia, katalah baju ni, semua baju ni sutera, ataupun baju ni asasnya kain kapas, kemudian di tempat gatal itu sahaja dipakainya sutera. Adakah begitu? Sebab itulah ulama-ulama kita berbahas. Dia kata begini, ini kesimpulan perbahasan dia. Kalaulah pakaian kita ni tidak melebihi 30% sutera, maka diharuskan kita gunakan dia. Kalau melebihi 30% sutera, maka tidak dibenarkan kita guna. Cumanya kawan-kawan, siapakah yang nak mengesahkan pada kita sama ada dia ni 30% sutera ataupun lebih daripada 30% sutera. Jadi yang lebih baiknya, kamu tanya tuan kedai, dia kata, kalau baju batik dalam kedai saya ni, dia kata, harga yang tidak ada sutera tidak melebihi 150 ataupun 170 ringgit. 150 tu mahal dah, dia kata pada masa tu, tahun 2015 begitu. Mana-mana baju batik yang harganya bawah dari 150 ringgit, maka hak ni biasanya kain biasa yang tidak ada sutera. Yang mahal-mahal ni, yang nampak berkilat dan sebagainya ni tuan-tuan, yang lembut-lembut ada sutera ni, kita orang lelaki kalau boleh kita ambil sifat warak lah. Sebab tu kepada sahabat-sahabat yang mengenali almarhum Tok Guru Haji Ni Abdul Aziz Ni'mat, Tok Guru Ni Aziz, tuan-tuan tengok pernah tak dia pakai sutera? Ada satu majlis perasmian saya hadir, orang pakaikan ke dia ni baju batik, maka dia ambil letaklah
Orang letak atas bahu dia waktu perasmian semetar, letak di bahu gitu ya. Lepas daripada letak di bahu dia, siap perasmian, gimik perasmian, maka dia pun buat terus baju batik. Dia tak pakai. Amo duk rasa kerana masalah sutera yang ada pada batik itu. Baik. La talbasul harira walad dibaj. Wala tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah. Dan jangan sekali-kali kamu minum dalam bekas emas dan juga bekas perak. Bekas emas tak boleh, bekas perak pun tak boleh. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan kamu makan dalam bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kerana dia ni adalah untuk mereka, untuk orang kafir di dunia dan juga untuk kitanya. Kita boleh guna dia insya-Allah di hari akhirat kelak. Orang yang beriman pada Allah diharamkan dia menggunakan di dunia akan bekas ini untuk makan dan minumnya. Insya-Allah di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala muliakan kita yang bekas daripada emas dan perak di syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kalau kita minum daripada bekas emas dan perak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam." Mana-mana orang yang makan, minum dalam gelas bekas yang dibuat daripada perak, tu perak kurang daripada emas. Emas nombor 1, perak nombor 2. Bila dia makan atau minum ni tuan-tuan sekalian, maka airnya sepertilah mendidih dalam perutnya air daripada api neraka Jahannam. Kalau kita makan, kita minum dalam gelas mah dan perak ni, hak mana kita makan, kita minum, dia gelegak dalam perut kita ni tuan-tuan semua, seperti mana gelegaknya air dan neraka Jahannam di hari akhirat kelak. Artinya orang ni bila lagi di akhirat kelak, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kerana dia pakai benda-benda diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita jaga molek, jangan kita guna mah dan perak atas dunia bagi orang laki-laki, perempuan tak apa, bagi laki-laki agar kita boleh minum air di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan bekas emas dan juga bekas perak. Baik, kita berbalik pula kepada isu pakaian dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan juga pakaian dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, juga perhiasan-perhiasan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat yang ke-15, ayat 51 hingga ayat 53 dalam surah Ad-Dukhan. Qauluhu ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Fi jannatin wa uyun, dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilina, mereka pakai pakaian daripada kain sutera yang halus dan kain sutera yang tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan sentiasa berhadapan di atas pelamin masing-masing. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita semua bahawa pakaian ahli syurga Allah Subhanahu wa taala ini adalah pakaian yang begitu mahal, kain begitu lembut dan juga comel. Satu ketika, ini saja cerita ya. Ada satu ketika cincin perak bagi laki-laki tidak menjadi masalah. Jawab soalan Zulkarnain Muhammad Taib daripada Labok. Baik kawan-kawan sekalian, cincin perak ya, cincin perak tapi mata dia tu pun jangan diikat dengan emas. Ada setengah orang lelaki dia buat cincin, hamba ni tak minat cincin. Dia buat cincin daripada perak, tapi batu mata di atas dia. Kalau ikat dengan perak, ustaz, dia longgar. Sebab perak ni dia keras. Nak bentuk dia kena ikat dengan emas. Emas ni dia lembut, ustaz. Kalau campur dengan emas, apa saja nama dia emas, maka tuan-tuan semua tidak boleh guna pada cincin daripada emas, ya. Kapal terbang emas boleh naik. Isteri nama Naimah boleh peluk. Tak apa, tapi
emas yang kita pakai, zahab ni tuan-tuan semua, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pakaian yang begitu comel. Amba nak sebut cerita satu orang, dia cerita kepada amba lah, cerita dia ni. Dia kata satu kali dia pergi ke satu butik di Kuala Lumpur dengan isteri dia. Dia ni orang kampung tapi dia nega-nega dia kaya. Dulu dia kaya, lah ni dia miskin. Nak demo kaya miskin ni tuan-tuan barang tak pelik dah. Orang Kota Baru kita ni, dia pakai dulu, orang kata pakai kereta macam kereta Jaguar lah, zaman-zaman orang tak ada Jaguar mula. Dia pergi di butik tu pakai selipar border. Jadi orang di butik buat tak cara lah ke dia. Dia pun nak marah, muka piti banyak. Dia pun tanya budak kedai tu. Dia kata kain yang ada di kayu demo comel pameran ni berapa ribu semeter hak mahal sekali. Berapa ribu sepasai hak mahal sekali. Dia kata dalam kedai kita ni hak adanya, dia kata hak mahal sekalinya 55,000 sepasai. Yang ni lebih kurang dalam 4 meter tu 12,000 semeter. Semeter kain. Dia pergi dengan bini dia. Bila tengok orang tak layan dia pakaian tak molek ni tuan-tuan, semua makan lipat Jepun tak nampak kaya ni, orang kita dia tengok rupa luar je. Maka dia pun nak marah. Dia kata gini, awak jahit ke isteri saya kain ni dua pasal. Sekali dengan rupa-rupa jahit. Rupa jahit 8,000 sepasal cik. Tak apalah 2 pasal dia. Habis 100,000 lebih. Dia nak marah, nak cerita no. Dia pun tak apalah. Tak apalah lepas ni marilah duduk main ikut luar-luar isap rokok. Tak apa cik duduk sini lah tuan kedap. Bunyi beli kaya dekat tuan-tuan semua. Gitulah orang kita. Tak? Nak ceritanya, kain dunia ni belah mana betul kain lah siapa ke puluh-puluh ribu comel. Di syurga Allah Ta'ala jauh lebih comel daripada apa kita gila di atas dunia ni. Allah Ta'ala kata innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Orang-orang beriman pada Allah duduk dalam syurga Tuhan di tempat yang begitu aman, dengan keadaan yang begitu comel dalam syurga Tuhan, dalam syurga Tuhan yang ada taman dan juga mata air ini. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilina. Mereka pakai pakaian daripada sundus. Sundus artinya sutera yang lembut, yang begitu halus. Ada lagi daripada istabraq, iaitu sutera juga tuan-tuan. Tapi sutera istabraqin artinya yang kain yang sutera yang bersulam. Ini sutera halus. Ini pula kain yang bersulam. Ada pula hiasan-hiasannya dalam syurga Tuhan. Pakaian dia begitu lawa. Lepas tu mutaqabilin, duduk di atas kursi dia daripada mah perak, pakai kain pula tebal dengan bersulannya macam-macam dah. Duduk pula berhadap-hadapan dengan orang lain sambil-sambil mereka ni berbual antara satu sama lain. Mutaqabilin. Jadi tuan-tuan, duduk di situ dalam keadaan aman dan damai, tidak takut kepada sakit, tak takut kepada mati, sebab dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini mereka tidak akan sakit dan mereka tidak akan mati buat selama-lamanya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi tentang nikmat syurga Allah ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araiki ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka itu ahli syurga disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berteleku di atas pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam syurga Allah ni tuan-tuan, dihiasi mereka ini dengan asawir, gelang-gelang, ini pakaian mereka, hiasannya gelang-gelang min zahabin, daripada emas, wa yalbasuna thiyaban khudra, dan pakai pula pakaian yang warnanya hijau. Saya nak sebut sikit tuan-tuan. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, apa dia dah meninggal ke? Lupa saya. Dr. Wahbah Zuhaili dia sebut begini. Kenapa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kata disebut banyak perkataan hijau? Kalau tuan-tuan baca Quran, jumpa perkataan khudrun ataupun zurqa dan sebagainya. Zurqa artinya biru keta. Ini biasa merujuk kepada ahli neraka Allah Taala. Yang kedua ialah perkataan khudrun. Kalimah khudrun artinya hijau. Kenapa dalam syurga ni banyak hiasannya hijau? Disebutkan dengan warna hijau. Kenapa? Kerana kata dia lirahatil aini inda nazarihi. Kerana mata kita ni akan rehat apabila kita melihat kepada benda-benda yang hijau. Sebab tu tuan-tuan semua, satu tip lah bagi saya. Dulu waktu saya belajar di universiti di Arab Saudi dulu, universiti Mekah, saya dinasihatkan oleh doktor supaya saya pakai cermin mata. Cermin mata. Doktor Arab ni kata kat saya, dia kata, kalau enta malah pakai cermin mata, pasal enta di peringkat awal 170 mata enta ni, kalau malah pakai cermin mata, tak apa, dia kata. Tapi kena pertama, jangan paksa mata guna terlalu banyak. Contohnya kita tengok benda ni kan, lama ni banyak, lama sangat mungkin mata kita akan senok. Jadi mu tengok berasa letih, kamu berhenti. Sebab tu hamba pakla ni, telefon hamba tu untuk membaca, mu letak huruf WhatsApp tu huruf yang besar, tutup merehatkan mata kita. Kemudian yang kedua dia kata, kamu tengok kepada pokok-pokok yang hijau. Jadi kita sakit mata, kita rasa senuk mata, kita tenung benda-benda hijau. Pokok-pokok hijau tenung ni tuan-tuan, ini di antara tip-tip untuk menyihatkan mata yang saya juga alami dan saya buat benda tu. Ada orang ajar satu doa ya, satu doa, dia suruh kita buat begini. Ini sampingan ya. Dia suruh kita buat begini, jari kita letak begini, dua-dua ibu jari letak di sini, kita pun tiup. Kita baca ayat Quran ya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Saya ulangi balik bacanya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kita buat begini, tiup di tangan kita ni, kita pun gosok di mata kita. Kita buat, kita ulangilah qauluhu ta'ala, letak gini baca, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tiup begitu, kita pun gosok di mata kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan ayat Al-Quran ini untuk kesembuhan kepada mata kita ya. Baik. Jadi itu kesampingan saja. Maksudnya di sini kita masuk syurga ni tuan-tuan dikasih sekalian, kita akan tengoknya ialah pakaian kita bekas gelang daripada emas, pakaian sutera warna hijau, sutera yang halus dan sutera yang bersulam, muttaqiina fiha 'alal araik. Yang mereka ini duduk berteleku, arti duduk macam ni. Kita tuan-tuan kan, bila kita duduk macam ni tuan-tuan, telah di kursi ya, duduk nyanggir ni orang panggil berteleku. Duduk nyanggir ni biasa duduk gini ni orang besar, orang kaya, orang senik. Dalam syurga ni kan kaya-kaya belaka. Qaulu ta'ala muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Ni tuan-tuan, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan pada kita semua akan nikmat-nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi qauluhu ta'ala fi surati Fatir. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada kita ayat Al-Quran yang berbunyi jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ayat yang ke-33 dari surah Fatir.
Jannatu adnin yadkhulunaha. Balasan mereka ialah syurga adnin yang mereka akan masukinya. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ adalah daripada sutra. Jadi sabit di sini bahawa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ada hiasan-hiasan yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Kemudian pula jenis pakaian. Kita dunia ni kita pakai pakaian yang bermacam-macam. Ada kain biasa, ada kain kapas, ada kain sutra dan sebagainya. Satu kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yu'alliqu qalbahu wa qulubu ashabi daiman bil jannah. Nabi kita ni bila dia kecek gapo, dia buat gapo tuan-tuan, sentiasa diikat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat nama dia Saraqah min harir, daripada kain sutra, ya. Faja'alan nas yatadawalunaha bainahum, menyebabkan orang duk keliling Nabi tengok comelnya. Wa ya'jabuna min husniha wa liniha. Orang berasa kagum dengan comel dia, lembut dia, dia lawanya kain tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada sahabat ni, ata'jabuna minha, adakah kamu kagum? Adakah kamu kagum dengan kain yang comel begini? Qalu na'am ya Rasulullah. Qalu na'am ya Rasulullah. Ya, kami kagum Rasulullah comelnya kain ni. Qala, kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi lamanadilu sa'din fil jannati khairum minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamanadilu sa'din, manadil artinya sapu tangan. Kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz, nama seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sa'ad bin Mu'adz. Nabi kata sapu tangan kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz dalam syurga lebih mahal daripada kain sutera yang kamu rasa comelnya atas dunia ni. Semahal-mahal kain sutera yang ada atas dunia yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kain sutera, ya. Semahal-mahal kain sutera yang dihadiahkan kepada Nabi, pakak tengok kagum belaka ni, Nabi tak pakai pun. Tak. Semahal-mahal Nabi kata kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang syahid dalam peperangan Khandaq, masuk syurga. Kain sapu tangan dia lebih mahal dan lebih comel daripada kain sutera yang kamu rasa kagum ini. Kemudian pakaian di syurga ni tidak akan luntur, tidak akan terkesan. Kita dunia ni kain kita ni pakai 4-5 kali nampak buruk. Di syurga tuan-tuan sekalian tidak akan buruk dan tidak akan luntur warnanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannata yan'amu la yab'asu la tabli thiyabuhu wa la yafni shababu. Orang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni, saya salah terjemah sikit hadis tadi. Bab jenis pakaian. Orang bagi kepada Rasulullah satu jubah sariqatun, yakni jubbatun ataupun kain sebar daripada sutera. Kemudian sahabat tengok kagumlah comel kain sutera ini. Nabi kata kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz dalam syurga lebih mahal daripada yang diberikan kepada saya ini. Baik. Balik pada cerita kita. Pakaian di syurga, kata Nabi, may yadkhulul jannata yan'amu. Orang masuk syurga Allah Ta'ala, dia akan berasa mendapat nikmat. Dia tidak akan putus asa. Pakaian dia tidak akan luntur. Muda dia tidak akan hilang. Itu nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya kawan-kawan, furushul jannah, hamparan-hamparan di syurga Allah. Apabila tengok di sini bahawa pakaiannya comel, makanannya lazat, minumannya pula sedap, tak takut lagi kepada mati, sakit pula tidak ada, wajah mereka pula comel, tubuh ahli syurga ni pula comel. Ada pula khadam yang berkawan gaji, khadam yang berkhidmat kepada dia,
Maka duduk pula atas kursi ya, comel-comel, tempat tinggal comel-comel dan sebagainya. Maka hamparan di syurga Tuhan ini hamparan yang berada di kemuncak comel, lembutnya untuk kerehatan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa furushin marfu'atin, surah Al-Waqiah, dan juga hamparan-hamparan yang tinggi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtifa'uha kama bainas sama'i wal ard. Kata Nabi, tingginya, tebalnya hamparan ini ibarat kata serupa langit bumi. Dan jarak di antara tebal dia ni tuan-tuan semua seperti jarak jalan 500 tahun. Artinya tingginya kursi orang ni tuan-tuan semua tinggi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan lembutnya dan sebagainya ya. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqin wajanal jannataini. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita semua tentang satu lagi hamparan di syurga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hamparan di syurga Allah taala ini pada ayat yang ke-54. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqin wajanal jannataini. Dan mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berteleku di atas hamparan yang lapisan sebelah dalamnya dari sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan di kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk mereka petik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Artinya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sediakan tempat tinggal ala furushin, atas hamparan yang di dalamnya itu kain sutera yang comel-comel yang bersulam, dan juga tersediakan buah-buahan yang sedap untuk kita makan, mudah untuk kita ambil. Baik, ini maknanya kata apa dia ni, bekas-bekas dan pakaian di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama kata, man tarakal libasal harama fid dunya kufi'a fil akhirati bilibasil jannah. Siapa yang meninggalkan pakaian haram di alam dunia ini, maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dia akan dipermudahkan, dibalas oleh Allah dengan pakaian-pakaian syurga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Tak payahlah kita rasa kita nak bermewah-mewah dengan pakaian-pakaian di dunia. Ada orang ni bukan setakat pakaian saja daripada emas, dia buat kereta daripada emas. Anda tengok dalam internet, ada orang beli kereta daripada emas, harga dia 12 juta dolar. Body kereta tu mah tuan-tuan semua. Kita bimbanglah, takut-takut di dunia ni kita dapat nikmat yang baik, tapi di hari akhirat kelak kita mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kanak-kanak yang beriman di syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati di kalangan orang mukmin ni tuan-tuan, orang dunia ni, orang mati atas dunia ni berbeza dari segi umur mereka di saat mati mereka. Ada orang mati kecil, ada orang mati muda, ada orang mati tua. Macam hamba ni mati kecil dah lah, moga-moga tua dah lah ni. Waktu-waktu lah kalau mati kecil tak boleh tengok dah iliti apa ni kuliah saya pada hari ni. Kita mati kecil dah. Jadi ada orang mati muda, ada orang mati muda, ada orang mati tua. Siapa dia mati muda atau mati tua, maka kita akan dihisap pada hari akhirat kelak akan amalan kita. Tetapi kalaulah orang ni dia mati kecil, belum lagi sampai umur, mati 10 tahun, 8 tahun ke bawah, lagu mana keadaan mereka di akhirat? Adakah amalan mereka akan dihisap oleh Allah? Adakah dia akan jumpa dengan mak dia, dengan ayah dia? Kita akan sama-sama ikuti tuan-tuan sekalian kupasan ini dalam masa sedikit ya, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat penyayang kepada kita semua. Rahmat daripada Allah Taala mendahului akan sifat marahnya, kelembutan Allah, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun kanak-kanak orang yang beriman pada Allah yang mati, yang belum sampai usia bermimpi, yakni belum baligh. Balik ni tuan-tuan, kalau kita rejat agak balik-balik 14 tahun lah, 14 tahun, 13 tahun kita akan baligh. Nak cek balik ni mudah je, dia mimpi ataupun naik bulu di hari-hari dia,
Itu ataupun dia keluar air mani bagi orang laki-laki. Si perempuan dia keluar haid. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada anak-anak yang mati kecil ini bertemu dengan ahli keluarga mereka di syurga Allah Ta'ala supaya berkumpulnya ayah dengan anak-anaknya. Jadi sukalah hati ayah bertemu dengan anaknya yang mati kecil. Demikian juga ibu bertemu dengan anak yang dia lahirkan. Rehatlah jiwa mereka. Qala Allah Ta'ala fi surah At-Tur ayat yang ke-21. Dalam surah At-Tur Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, firman-Nya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pada Allah yang dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami gabungkan, himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seseorang manusia itu terikat dengan amal yang dikerjakannya. Ayat Al-Quran ini sebut pada kita semua bahawa orang yang beriman yang diikuti oleh anak-anak mereka juga beriman, sesa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami bagi anak mereka bertemu dengan mereka, duduk sekali dengan mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang mereka buat itu dah, Allah Taala tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala si ayah dia. Maka kalau ayahnya mendapat syurga yang tinggi, anaknya mendapat syurga yang tinggi seperti mana ayah dia. Bagi anak-anak yang mati sebagai anak-anak yang kecil yang belum sampai kepada usia baligh. Adapun orang yang tua macam kita ini, kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu baca ayat Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin faqala hum atfalul muslimin. Mereka ini adalah anak-anak kepada orang Islam, anak-anak orang Islam yang mati kecil, maka mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah orang kata, kalau anak kita mati kecil ni kata tuan-tuan semua tak, aku tunggumu di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang menyebut, min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin lam yablughul hintha illa adkhalahumullah wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah. Mana-mana dua orang Islam yang mati, ada 3 orang anak dia mati belum siapa ama, Allah Ta'ala bagi pada mereka ini dengan kelebihan rahmatnya syurga. Dikatakan pada mereka udkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaquluna, kata anak-anak ini, hatta yaji'a abawana, tunggu dulu hingga mak ayah kami mari. Bila mak ayah kami mari, fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abawakum, masuklah kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dan juga kedua orang tua kamu. Ada hadis menyebut, ini sebut 3 orang. Tak. Maka kata sahabat, wathnaini ya Rasulullah, kalau 2 guana Rasulullah. Qala, kata Nabi, wathnaini. Ada sahabat lain kata, ya Rasulullah, wa wahidun ya Rasulullah, kalau mati seorang guana Rasulullah. Qala wa wahidun. Kemudian walaupun mati satu, thumma haddatha anna as-siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah. Dan hatta Nabi kata, walaupun as-siqtu ialah janin yang keguguran mati. Misalnya budak umur 5 bulan ataupun 6 bulan, janin dalam perut mak dia, kemudian mak dia gugur, dia mati 10 sampai tahun beranak, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 ke tuan-tuan semua, hak ni pun dia akan heret mak dia pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jurru ummahu bisararihi yasuquha ilal jannah. Ni kelebihan kepada orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala yang mati tadi, kawan-kawan sekalian. Demikianlah sekarang ni pun anak-anak orang beriman yang mati ni tuan-tuan semua belum siapa mereka ni masuk syurga Allah. Jadi rahmat beruntunglah
Mana-mana orang yang mati, anaknya sewaktu anak dia kecil meninggal, tinggalkan ibu dia di alam dunia, insya-Allah anak-anak ini akan bagi syafaat kepada si ibunya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kawan-kawan, kita akan sambung lagi perbincangan kita ni. Hamba panjang sikit hari ni, lebih kurang dalam 40 minit, kerana hamba bagi masa ni untuk hamba habiskan kuliah hamba ni pada pagi Sabtu. Kita ada hari ni hari Selasa. Hari ni hari Rabu ya. Rabu, ada Khamis, ada Jumaat, ada Sabtu. Hamba nak habiskan 3 hari lagi ni akan kita hamba alam yang terakhir. Tamat kita ni alhamdulillah sepanjang Ramadan dan PKP saya dapat tamatkan kitab setebal lebih kurang 550 muka surat sebagai mengisi peluang PKP, dan tuan-tuan boleh ulang kaji balik pendengaran pelajaran kita ni melalui tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook saya. InsyaAllah saya akan forward kepada Facebook saya untuk kita jadikan satu syarah bagi kitab. Betul, doalah semoga saya sihat walafiat, dapat berkhidmat pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan berkhidmat pada tuan-tuan dikasihi sekalian. Dan kita doakan semoga negeri kita sunyi daripada penyakit COVID-19. Walaupun ada kita dengar yang dikatakan baru berlaku satu kes keluarga di satu kawasan di Kelantan ini, kita doakanlah semoga mereka ini negatif dan mereka sihat walafiat. Kepada yang tidak balik, walaupun semangat mereka nak balik berhari raya daripada luar negeri Kelantan, bersabarlah. Bersabarlah. Percaya di sebalik sabar itu ada kemanisan. Hamba pun ada di kalangan anak-anak saudara hamba yang terdapat balik beraya bersama dengan keluarga. Tapi bersabarlah, apa kita boleh buat. Kalau kita balik, kita bimbang. Bila kerajaan kata semuanya putih bersih, bebas, barulah kita bebas, kawan-kawan sekalian. Kita pun rindu nak berjalan, nak pergi ke sana ke sini, nak duduk dekat dengan kawan-kawan, nak makan lepok di kedai kopi, bersahabat. Semua kita rindu. Tapi sebab kita dalam keadaan bahaya yang tidak nampak, inilah yang kita bimbangi. Jadi yang mau tengok orang kita ni, dia berasa bebas merdeka dah pada hari ni. Jangan tuan-tuan sekalian, kita hormati kepada perintah kerajaan, kerana kerajaan lebih dapat tepat maklumat, lebih banyak maklumat daripada kita semua ya. Jadi kita hormati keputusan pihak kerajaan, termasuklah solat Jumaat ke solat hari raya. Walaupun kerajaan tak bagi, tak apa, kita buat bersama keluarga kita. Percayalah kawan-kawan, ingat kata-kata keramat ulama ini. Dia kata wa aqdarullahi mubattanatan birrahmat, segala ketentuan Allah Ta'ala itu tersirat padanya sejuta rahmat. Siapa sangka suami anda selama ini menjadi makmum, tapi sekarang menjadi imam tarawih. Siapa sangka selama ini suami anda tak pandai jadi imam, hari ini menjadi imam. Siapa sangka suami anda tak pernah ambil tahu hal keluarga, hari ini dia pandai sia bawai di dapur. Rumah semuanya bersih, pokok di keliling rumah kita ni bersih. Dia cakna pada keluarga. Ini semua rahmat yang berada di sebalik COVID-19 yang melanda kita semua. Anak-anak hamba kata kepada hamba, Walid tahun ni 30 hari Walid makan atas kursi ni. Alhamdulillah, kita dilayan oleh anak-anak. Nikmat kita berkeluarga yang dipaksa oleh kerajaan supaya kita berada bersama-sama dengan keluarga. Jadi hamba harap tuan-tuan sekalian, kita doakan kepada Allah semoga yang tak dapat balik dia tabah di sana, dan yang balik ini pun berhari raya jagalah baik-baik, akan ada adabnya dan jaraknya kita jaga ya, ada adab yang kerajaan pesan tu semuanya benda baik-baik untuk kita amalkan. Ada orang marah kepada hamba, buat apa kerajaan tak wis maya Jumaat? Gini tuan-tuan, kita hormat kepada keputusan kerajaan. Mereka ada maklumat yang lebih tepat. Mereka tahu mara bahaya yang akan datang kalau mereka bagi berhimpun. Tuan-tuan jamin tak tuan-tuan boleh bawa sejadah pergi masjid tiap-tiap hari? Duduk dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Kita berani tak kita nak nak mati nyah kuman tiap-tiap hari di masjid kita? Sebab tu hamba kata di sini, kita hormatilah keputusan kerajaan, kerana di sebalik benda ni ada hikmat yang banyak. Kalau kita pakak-pakak hormati belaka, insya-Allah tuan-tuan kita akan dapat
hidup dengan selamat. COVID-19 ni mati tuan-tuan. Banyak mana orang mati ke COVID-19. Dan kita Malaysia ni tu hawi lebih cepat daripada negara lain. Orang lain tengah naik, kita sudah pun turun. Arab Saudi mencatatkan 30 juta penduduk dengan kes positif COVID-19, 60,000. Kita 30 juta hanya 7,000 tuan-tuan sekalian. Nak banding dengan negara orang lain. Tapi kita Tuhan bagi. Malaysia ni Tuhan saya adik kakak. Negara aman, negara makmur dan sebagainya. Tuhan saya kepada kita semua. Bersyukurlah anda berada di bumi Malaysia yang kita kasihi ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min al barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu lagi pada pagi esok insya-Allah.